traditional dispute. Kalau mengikut kita punya construction contract, selalunya lah secara tradisionalnya kita menyediakan platform, kenapa hilang? Kita menyediakan platform arbitration di dalam kita punya kontrak. Okey, mesti ke ada clause, kalau you tengoklah PAM ke PWD ke semua ada clause arbitration kan. Wajib ke ada? Tak semestinya ada. Dan kalau clause arbitration ni tidak ada dalam kita punya COC, sekiranya terjadi dispute, kita tak boleh pergi kepada arbitration sekiranya ada pihak yang tak setuju. Maksudnya kita kata kita ada dispute ni, kita pergilah kepada arbitration, tapi kita tak ada clause, kita tak ada provision for arbitration untuk dispute resolution dalam kita punya COC. So katalah employer nak pergi kepada arbitration tetapi kontraktor tak nak, jadi dia tak menjadi, macam kita kata, dia tak menjadi satu kewajipan untuk kontraktor agree. Dia tak nak lah. So what happen? Terpaksa pergi kepada litigation lah, terpaksa pergi kepada court lah. Sebab apa? Sebab arbitration ni kena dua-dua pihak agree. Kan? Kena dua-dua pihak agree. Dan in order to ensure that both parties are, kita kata, in agreement ataupun mutually consent to arbitration in case of dispute, to settle the dispute melalui arbitration, there need to be a provision in the COC. Kalau tidak ada dan satu pihak tak nak pergi kepada, ataupun kedua-dua pihak lah tak nak pergi kepada arbitration, so langkah seterusnya adalah litigation lah ataupun kita kata court lah. Okay. So ADR ni biasalah mediation, conciliation, adjudication. So yang ini selalunya kita kata jarang lah, construction industry kita jarang pakai. Tapi disebabkan kita dah ada SIPA, Construction Industry Payment and Adjudication Act. So adjudication sekarang menjadi, kita kata, the highest option ataupun pilihan paling utama lah untuk penyelesaian pertingkahan. So why not arbitration dah? Dulu semua orang pergi kepada arbitration. So sekarang kenapa bukan arbitration, kenapa pergi kepada adjudication? Nanti kita akan go through bila kita tengok satu-satu. So nanti saya akan sentuh sikit-sikit lah bagi gambaran. Kemudian nanti bila kita go through in detail arbitration, adjudication ni kita boleh tengok. Okay. So apa beza kita tengok traditional dispute resolution method, litigation dengan arbitration ni. Apa beza litigation dengan arbitration? Kalau dah dua-dua traditional. So litigation dia kata a process of compulsory determination of legal dispute through the courts. It is final tier of dispute resolution. Compulsory. Kenapa the word compulsory di sini? So kalau kita tengok arbitration dia kata voluntary determination of disputes by a procedure agreed to by the parties without initial recourse to the court. So kita tengok yang first kali litigation compulsory. Bila yang dia jadi compulsory? Okay, bila dia satu pihak, katalah employer, dia dispute, dia nak bawa case ni ke litigation, ke mahkamah, perlu tak dia mendapat persetujuan kontraktor? Tak perlu. Dia pergi je kepada court, dia file dia punya case, dia file dia punya notice, writ of summons keluar, hantar kepada kontraktor. Kontraktor dah dapat dah writ of summons tu, tiba dia kata, dia kena saman, dia kena masuk court. Boleh tak dia kata, dia tak setujulah, tak apalah, dia tak naklah terlibat dalam court proceeding ni? Tak boleh. Dia dah terpaksa sebab kita kata notis saman tu dah sampai kepada dia daripada court. Legally, dari segi undang-undang dia dah terpaksa terlibat dalam kes saman itu. Tetapi kalau arbitration dia voluntarily, macam I kata tadi, employer nak pergi kepada arbitration, kontraktor tak nak.
employer tak boleh paksa kontraktor kena juga pergi arbitration, kena juga bawa kes ni ke arbitration, tak boleh. Sebab tu pentingnya kita kata kena ada provision of arbitration di dalam kita punya COC. So sama juga dengan kita punya SIPA tadi. So sekarang dah ada SIPA kan? That's why you tengok banyak kontrak yang baru, cuba tengok kontrak kerajaan. I sentuh kontrak kerajaan sebab last semester you buat kan? You tengok you ada addendum, betul tak? Salah satu addendum tu adalah includekan SIPA dalam COC, betul tak? So kerajaan ni dia tak suka nak amend dia punya kontrak sebab nanti kontrak dia jadi version 1, 2, 3 kan. Jadi bila dia keluar perkeliling baru, ada akta-akta baru daripada kerajaan, dia akan masukkan sebagai addendum to the conditions of contract. So sebab tu kita kena ambil tahulah apa benda yang dah jadi addendum dan sebagainya lah daripada perkeliling-perkeliling kerajaan. Sekejap nak confirmkan sesuatu sekejap. Okey, betul. Okey. Mana tadi? Ini tadi. Okey. So, sambung tadi apa yang cakap tadi? Litigation. Okay, process of compulsory determination of legal dispute. Okay, kesamaan dia adalah kita ada legal dispute lah. So ada dispute dari segi kontrak kita dan ingat tak kita punya rukun kontrak yang antara rukun kontrak kita adalah intention. So bila kita berkontrak memang kita niat untuk menjadikan kontrak kita itu legal di sisi undang-undang kan? Sah di sisi undang-undang. Jadi apabila berlakunya dispute, maksudnya kita kena bawa pertingkahan kita ataupun pertelingkahan kita ini untuk penyelesaian dari segi undang-undang lah. Okay, so tak kisahlah kita pergi litigation ke, kita pergi arbitration ke, kita pergi alternative dispute resolution ke, bagaimana judge ataupun arbitrator ataupun adjudicator ataupun mediator ataupun conciliator, tak kisahlah siapa yang menjadi kita kata punca kuasa utama di situ, dia akan melihat kes itu ataupun mentadbir kes itu ataupun kalau mediator dia membantu untuk mencapai penyelesaian kan. Tapi approach dia mestilah mengikut kita kata undang-undang. Maksudnya mesti mengikut apa peruntukan yang diberikan oleh undang-undang. Bukan bermaksud dia pergi court lain kalau dia pergi arbitration dari segi dia punya approach law dia. Tak, sama je. Arbitrator pun dia akan melihat kepada apa akta yang ada, apa yang telah disetujui dalam kontrak, apa undang-undang Malaysia kata apa dan sebagainya. Okay, so sama je kita kata dari segi law approach tu sama. Cuma dari segi litigation dia lebih formal lah sebab dia melibatkan court dan dia ada banyak proses dia. Okay, dan paling penting di sini adalah kalau kita compare between litigation and arbitration, litigation compulsory, arbitration is voluntarily lah. Okay, kemudian kalau alternative dispute resolution lebih-lebih lagi lah, dia mesti voluntarily lah kan, mesti dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Okay, kemudian mediation, contohnya private and structured form of negotiation assisted by a third party.
Okay, dan yang paling antara yang penting juga berbanding dengan tradisional dengan alternatif ni tadi dari segi keputusan dia. Adakah keputusan dia kita kata apa final and binding ataupun tidak? Sebab apa tadi kan? Lupa nak ni. Final tier of dispute resolution. Kenapa dia kata final tier? Kalau arbitration, kemudian you dah dapat keputusan daripada arbitrator, you tak puas hati kan? You boleh pergi mana? You boleh pergi kepada court. Maksudnya lepas arbitration tu, still lagi tak puas hati dengan dispute tu, you boleh bawa balik case yang sama ke litigation pula, ke court pula. Tapi kalau dah masuk court, bila dah kita cerita dah masuk court ni, kita kena tengoklah pula level court itu. Kalau you tengok dalam buku you punya buku law tu kan, I rasa dekat peringkat awal dia kot, muka surat awal-awal tu, dia ada cerita tentang court, level-level court yang ada di Malaysia. So kita ada mahkamah session lah, mahkamah magistrate lah, kita ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Kalau tak baca lagi, baca dalam buku you tu ada. Tak silap saya muka surat yang awal-awal tu, masa dia cerita pasal the law, court system. Sekejap Okay. So, di situ kita kena tengoklah sebab apa bila kita cerita tentang court punya level, kita kena tahu ada berapa level dalam litigation ni. So biasanya untuk case-case construction, kita akan pergi kepada mahkamah tinggi lah. Okay, kita kalau court kita, okay, nanti you baca buku tu, you akan tahu kita ada undang-undang sivil, kita ada undang-undang syariah kan. So untuk kontrak-kontrak construction ni kita tak pergilah kepada mahkamah syariah kan. Boleh ke kita cakap, saya orang Islam, kontraktor orang Islam, employer pun orang Islam, kita nak bawa kes ni ke mahkamah syariah. Basically akan di-reject lah. Sebab apa? Itu penting, perkataan dia jurisdiction. Okay. Bila kita bawa sesuatu case ke litigation ke arbitration ke whatever alternative dispute resolution ke, dan di mana case itu kita nak daftarkan, katalah kita nak pergi ke mahkamah, kita nak daftarkan case itu di mahkamah mana, kita kena tengok jurisdiction. Jurisdiction ni dalam bahasa Melayu dia bidang kuasa. Sebab setiap kita kata kaedah yang kita pilih dan setiap mahkamah ni dia ada bidang kuasa dia tersendiri. Dan judge ataupun arbitrator ataupun adjudicator dia juga tertakluk kepada bidang kuasa yang tertentu. Dan adjudicator contohnya dia tidak boleh melampaui ataupun dia tak boleh lebih daripada bidang kuasa yang diberikan kepada adjudicator tersebut. So macam mana kita nak tahu bidang kuasa adjudicator? So kalau kita kata tentang adjudicator, kita refer lah pada SIPA. Dekat dalam SIPA tu you akan nampak, dia akan tulis apa, rules of adjudicator ke, obligation of adjudicator ke, dia tak adalah satu je section kat situ, kita kena baca lah the whole akta tu kan. So di situ dia akan mengatakan apa bidang kuasa dan apa award, apa keputusan-keputusan yang boleh diberikan oleh adjudicator. So sekiranya adjudicator dia melangkaui ataupun melampaui dia punya bidang kuasa, pihak tadi ni, employer ke kontraktor tadi ni, dia boleh request untuk dia boleh pergi kepada level yang lagi atas. So kalau adjudication, level lagi atas dia apa? Dia kena pergi kepada court lah. Dan dia boleh claim bahawa adjudicator ini dia panggil apa? The term dia adalah access of jurisdiction. Dia akan claim bahawa adjudicator ini telah melakukan access of jurisdiction, melampaui bidang kuasa yang diberikan. Sama juga dengan arbitrator. Sebab yang paling tinggi kita tu, kita kata court tadi, tu yang dia kata final tier of dispute resolution. So paling tinggi kita adalah court. So sekarang ni kalau kita cerita tentang adjudication ke, mediation ke, arbitration ke,
whatever dalam ni yang diputuskan oleh arbitrator dan sebagainya, sekiranya ada sesuatu yang menyalahi prosedur ke ataupun kita kata ada sesuatu yang melangkaui bidang kuasa yang diberikan kepada arbitrator, adjudicator dan sebagainya, boleh bawa kes itu ke mahkamah. Boleh bawa kes itu ke mahkamah. Okey, sekarang kita cerita tentang mahkamah pula. Katalah kita pergi adjudication. Lepas tu kita tak puas hati. Kita kata, adjudicator ni melangkaui bidang kuasa dia. So kita bawa kes tu ke mahkamah. So first mahkamah yang kita pergi apa? Untuk kes-kes construction, kita pergi ke mahkamah tinggi. So kalau kita kata, kenapa pergi mahkamah tinggi? Kenapa kita tak pergi ke mahkamah magistrate ke? Kenapa kita tak pergi ke mahkamah session ke? So kita kena tengok itu bidang kuasa dia. So bila kita tengok mahkamah ni, apa bidang kuasa mahkamah session? Apa bidang kuasa mahkamah magistrate? Apa bidang kuasa mahkamah tinggi? Apa bidang kuasa mahkamah rayuan? Apa bidang kuasa mahkamah persekutuan? So kita kata bidang kuasa tu dari segi apa? Dari segi apa bidang kuasa judge itu ataupun hakim itu untuk memberikan keputusan. Apa lagi bidang kuasa yang kita kena tengok? Dari segi jurisdiction dia, apa lagi dari segi jumlah tuntutan. Macam mahkamah session, mahkamah magistrate, dia ada jumlah tuntutan tertentu. Biasanya dia tak lebih daripada 250,000. Okay, so kalau 250,000 ke bawah, dia boleh pergi kepada mahkamah magistrate. Tapi selalunya memang kalau construction ni kita pergi ke mahkamah tinggi lah ataupun high court. Okay, dan sekarang ni untuk kategori mahkamah tinggi, bila kita bawa ke mahkamah tinggi, maksudnya kes kita ni adalah kes sivil lah. Dia bukan kes jenayah So selalu kat Malaysia kita ada kes sivil, kes jenayah kan. So kalau kes-kes dalam construction, kontrak ni semua adalah kes-kes sivil kita kata. Okey. Jadi bila kes-kes sivil kita bawa ke mahkamah tinggi dan dia akan tengok jumlah tuntutan. So barulah you boleh apa kita kata filekan you punya kes tu di mahkamah. Baru boleh buka file. So bila buka file kat mahkamah ni kita kena ada bayaran. So dia itulah lagi satu kita kata ciri dia. I bits and pieces I cakap nanti you jot down sendirilah kan. So kita dah nak buka kes je kita dah ada bayaran. Okey. Kemudian mahkamah tinggi ni sekarang di Malaysia kita ada kategori mahkamah kita panggil sebagai construction court. So construction court di Malaysia ni level dia adalah high court. Okey. Dan lagi satu kita kena tahu mahkamah tinggi ni dia ikut lokasi dia. Katalah you daftarkan kes you di Shah Alam. Tiba-tiba bila bicara you kata you sebenarnya company you dekat Kedah. Tapi you buka kes you dekat mahkamah Shah Alam. Tiba you kata malah nak travel pergi Shah Alam, kita buat kat mahkamah Kedah je lah. Tak boleh simply tukar kes ke mahkamah lain. Okey, kenapa saya cakap ni? Sebab kita punya mahkamah construction tadi kan, kata construction court tadi. Construction court di Malaysia ni kita punya level adalah high court. Dan lokasi dia hanya berada di Putrajaya buat masa sekarang. Jadi kalau you nak bawa kes you ke construction court, kenapa kita ada construction court? Dia spesifik lah. Sebab construction ni kan kita kata amalgamation of many laws kan. Kita banyak law kita tengok. Kita bukan tengok contract law je, kita tengok tort, kita tengok undang-undang sivil, kita tengok undang-undang syarikat pun ada, SSM kan dan sebagainya. So bila kita ada construction court ni, dia very specific lah. Jadi judge-judge yang di-assign ke construction court ni, dia lebih, kita kata lebih berpengalaman lah. Puan, jadi maksudnya kalau kita pergi high court, judge dia tak berpengalaman ke? Taklah, mestilah judge yang di-assign kepada kes kita tu mestilah ada pengalaman. Dan yang paling penting kita kata, bila kita bawa apa-apa kes ke mahkamah, it is a legal punya kes kan. Maksudnya dia punya pertikaian adalah dari segi undang-undang. Judge ni semua adalah paling mahir dari segi undang-undang. Kalau kita cerita tentang kontrak, memanglah construction contract, tapi isu dia ataupun prinsip yang kita nak pertikaikan adalah prinsip berkaitan dengan kontrak. Kan? Jadi semua judge boleh, cumanya kita kata adalah yang spesifik bila kita dah buat construction court ni. So perlu ke, wajib ke kita pergi ke construction court?
Tak, kita boleh juga filekan kes kita di Mahkamah Tinggi yang biasalah. Dan you bayangkanlah kita hanya ada satu je construction court. Memang penuh lah dekat situ kan. So you boleh pergi mana-mana high court lah. So ingat tadi I kata, so kenapa kita, apa beza court yang kita pergi tu dari segi jurisdiction dia. Jurisdiction tu dari segi biasanya kita melihat kepada jumlah tuntutan lah. So high court ni biasa dia akan mengendalikan jumlah tuntutan yang lebih daripada 250,000 lah. Okay. So kalau macam arbitration, litigation, arbitration, adjudication, dia tak ada kita kata minimum amount. You dispute 10,000 pun bolehlah nak pergi ke adjudication, pergilah. Kan dia tak ada minimum. Arbitration, apabila you ada dispute dan you nak bawa kes itu ke dispute resolution, you boleh bawalah ke platform-platform yang lain ni. Tapi kalau court dia very structured, dia ada specific kita kata ciri-ciri dia. Okay? Alright. Ingat perkataan jurisdiction tu penting. Bila kita cerita tentang law ni, dia salah satu dia jurisdiction. Okay. Kemudian mediation, kita cakap tadi conciliation lebih kurang macam mediation, tapi conciliator can propose a solution. Mediation dia tak propose solution. Dia tak kata I rasa lebih baik you are. That is not a mediator. Mediator dia perlu mediate. You nak apa sebenarnya? Oh, you nak apa? You boleh tak ikut apa tuntutan dia yang you boleh penuhi? Dia tak bagi cadangan. Okay, nanti bila kita sampai ke mediation, kita akan tengoklah. Okay, negotiation, the parties themselves attempt to resolve dispute. So kalau negotiation, dia nego lah. Macam biasa, nego. Macam kita nak submit tender pun ada negotiation kan. Tetapi kena ingat, negotiation pun please don't make it verbal. Dah verbal negotiation, put it in writing. Okay, supaya dia jadi satu apa kita kata agreement yang sah lah. Adjudication, so nanti kita tengok SIPA, kita akan go through lebih lah. Okay, neutral evaluation, private process, non-binding technique, tak apalah. Expert determination, expert determination ni maksudnya kita panggil pakar. Pakar tu yang akan tentukan. So sama ada dia satu proses tersendiri di mana expert tu yang tentukan ataupun dia attach dengan platform yang lain tadi ni. Contoh, kita pergi court, boleh tak judge panggil expert determination? Boleh. Sebab tu I kata macam contoh judge ni, dia memang mahir tentang undang-undang. Tapi katalah dia nak confirmation tentang prosedur yang biasanya dalam construction. Sebab dia bukan orang construction kan. Jadi dia bolehlah panggil expert construction, dia panggil beri keterangan di court. So daripada situ judge akan buat penilaian lah. Okey, lagi satu lupa nak cakap. Di Malaysia sebab kita pakai common law kan, kita punya sistem yang memberikan keputusan yang menjatuhkan hukuman atau memberikan keputusan adalah judge, hakim. Kalau kita tengok TV selalu dia ada juri juri tu US lah ataupun negara-negara lain, tapi kalau Commonwealth, kalau common law memang akan pakai judge lah. Alright. So kalau arbitration pun selalu kita ada involvekan expert determination dan sebagainya. So fungsi dia adalah untuk memberikan apa kita kata pandangan pakar lah. Okay. So lagi satu tu yang I kata tadi, kita ada kita punya provision di dalam kontrak. Kalau PAM kita ada apply arbitration. Nanti you buka PAM form you akan tengok ada provision untuk arbitration, adjudication dan juga mediation. Kalau PWD arbitration and so far SIPA lah kan. CIDB punya form ada arbitration, mediation. Kalau PWD tak ada mediation kat dalam tu. You tengok tak ada provision untuk mediation. Kalau AIAC punya form ada untuk SIPA, arbitration, mediation lah. Okay, kita nak go through litigation terus. Okay. So what is litigation? The process of resolving a legal dispute before a court. So dia kena pergi court. Ini pun salah satu ciri penting dalam litigation. Sebab apa? Sebab proceeding of the case kan, bila dia kata nak bawa bukti ke, nak berhujah ke, what not ke, mesti dilakukan di mahkamah. Tak boleh kat tempat lain. Kalau arbitration, adjudication biasa dia buat dekat AIAC punya office lah kan. Tapi kalau arbitration, mediation, you nak buat kat mana? Buat kat mana-mana pun boleh lah.
Tapi janganlah buat ke kedai kopi ke apa kan. Maksudnya suatu place yang agreed by both parties. You nak buat dekat office employer boleh, you nak buat dekat office arbitrator boleh. So dia tidak confined dari segi place. Tetapi kalau litigation mesti buat dekat court. Dan tadi I kata apa? Mesti buat dekat court kawasan ataupun daerah ataupun kita kata jurisdiction area yang you daftarkan you punya case. Tak boleh daftar kes kat Shah Alam, tiba-tiba bicara kat Kedah. Tak ada. Dia kena buat daftar dekat Shah Alam, pergi bicara dekat Shah Alam juga. Kan? Dan itulah sebabnya, so that's why kita tengok kebanyakan selalu kita baca report dalam surat khabar kan. Dia kata kalau court cases ni banyak backlog. Maksudnya banyaklah yang apa kita kata backlog. Apa dalam bahasa Melayu, faham lah kan? Banyak backlog. Sebab apa? Sebab judge dia sikit, kes banyak, tempat terhad kan. Jadi you kena tunggu lah turn. That's why you daftar kes you hari ni, bukanlah esok terus nak kita kata masuk court. Minggu depan pun tak tentu. Mungkin bulan depan kan, dia nak serve summon dulu, kemudian nak dapat respon dulu, nak daftar dulu, nak dapatkan schedule dulu, nak assign judge dulu kan. So dia ambil masa. That's why kadang-kadang kita tengok kan, kes tu 2012, 2016 baru keluar paper apa result dia kan. 2016, 2017 lama. So berapa lama? Berapa lama? So kita kata lama. Kalau kes masuk court lama. Berapa lama? So kalau court, tak silap saya lah ni boleh check balik. Kes tu boleh berjalan maksimum selama 12 tahun. Maksudnya kes you mungkin 2010. 2012 baru dapat. Okay, so katalah tahun ni 2020. So lagi 12 tahun. Kalau it go on kan, macam contoh kita tengok kes apa, kes 1MDB. Tak habis-habis kan? Dah berapa kali tukar government ni, dah nak tukar balik ke BN dah I rasa. Kan? Tak tahulah kalau kita tengok trend kat Melaka tu nampak macam nak tukar ke BN balik lah. Kan? Daripada PH tukar ke PN ni, next election pun tak selesai lagi kes 1MDB. SRC dah selesai kan, 1MDB tak selesai lagi. Jadi tu kita kata dia boleh ambil masa bila new evidence ke dan sebagainya lah. Okay, kemudian mungkin dia nak pergi ke mahkamah rayuan. So dalam litigation tu yang saya kata level court tu penting kan. Okay, bila high court dia boleh bagi keputusan. Katalah salah satu pihak kata tak setujulah. Tapi tak setuju bukan dia tak setuju je, dia kena ada sebab-sebab yang legit lah, yang diterima di sisi undang-undang. Kenapa dia nak bawa kes yang telah diputuskan di mahkamah tinggi tadi ke mahkamah rayuan. Dan dalam sistem legal kita, tier yang atas, contohnya mahkamah rayuan lebih tinggi daripada mahkamah tinggi kan. Jadi mahkamah rayuan, judge mahkamah rayuan boleh ubah, boleh bersetuju ataupun boleh ubah keputusan daripada mahkamah tinggi. Judge di mahkamah tinggi boleh bersetuju ataupun boleh ubah keputusan daripada arbitrator. Judge mahkamah tinggi boleh ubah ataupun boleh bersetuju dengan keputusan adjudicator. So dia akan tengok level. Dan ingat tak I kata precedent case kan, kes-kes yang lepas. Kalau common law dia banyak rely on precedent cases kan. So kita tengok kes apa versus apa, dia ini keputusan dia. So kalau katalah arbitrator dia nak bagi keputusan kan, dia juga akan merujuk kepada precedent cases. Keputusan arbitrator dia prinsip yang dia gunakan tak boleh menyalahi ataupun tak boleh berlawanan daripada prinsip yang diputuskan oleh the higher authority. Maksudnya kalaulah ada similar cases, prinsip yang digunakan oleh arbitrator untuk memutuskan kes itu, katalah dia kata B. Tapi kalau kita rujuk kes-kes yang lain, high court, prinsip yang digunakan A. Arbitrator kalau dia gunakan prinsip B, memang kena challenge lah. Lepas tu dia akan bawa ke mahkamah tinggi. Sebab dia mesti ikut yang atas dia. So kalau mahkamah tinggi pun dia nak buat keputusan yang lain-lain, dia akan tengok, mahkamah rayuan sebelum ni dalam kes yang similar, apa yang dia putuskan. So judge setiap court tu pun dia akan tengok the decision of the higher court. Higher court macam mana dia buat keputusan. So dia akan mengikutlah keputusan yang lebih tinggi daripada dia lah. Okay.
So dalam kes-kes mahkamah, siapa yang terlibat? Kita ada litigants dia siapa? Kita ada plaintiff, kita ada defendant lah. So apa proses dia? Ada a series of steps. Tadi pun I dah mention sikit-sikit kan. First kali apa step dia? Dia kena pergi daftar dulu. Dia kena pergi daftar ke mahkamah dulu. Buka file. Kemudian mahkamah akan serve summon. Keluar writ of summon dulu. Lepas tu barulah satu pihak ni baru tahu dia dah kena summon, barulah dia kena respon. Lepas tu tunggu tarikh untuk first hearing. So dia masuk dulu first hearing. Judge akan dengar dulu. Layak ke tak layak kes ini dibicarakan di mahkamah. Ada ke kes yang tak layak dibicarakan di mahkamah? Ada. Contoh, kalaulah kita dah bawa kes tu ke arbitration. Dan kita kata arbitration access his jurisdiction. Kita kata melangkaui bidang kuasa yang diberikan kepada dia. Jadi kita bawa ke mahkamah tinggi. Judge mahkamah tinggi masa first hearing dia akan tengok fakta-fakta dia, dia akan kata, oh pada pendapat dia ini bukan access of jurisdiction. So tidak ada kes. Buanglah kes tu. Tak bolehlah bicara dah. Ataupun ada kes-kes yang mana dia panggil sebagai alamak. I dah lupa dah terms dia. Hari tu I cakap dengan kelas 3C. Res judicata, betul lah. So res judicata. Ada satu terminologi ni dalam law dia panggil res judicata, bahasa Latin lah. Yang mana kes tu dah dibicarakan sebelum tu. Mungkinlah High Court dia bawa pergi kepada Court of Appeal, Mahkamah Rayuan. Judge Mahkamah Rayuan kata kes ini tidak layak dibicarakan semula. Sebab apa? Sebab mungkin Judge Mahkamah Rayuan kata kes ni sebenarnya tak ada cacat dia, tak ada apa yang salah dari segi legal, ataupun dia tak nak, bagi dia prinsip yang digunakan tu dah betul dan sebagainya. So dia tak nak bicarakan. So kes tu ditolak lah. So that's why kita kata ada proses-proses tertentu sebelum kita punya kes tu dibicarakan dengan lebih lanjut lah di mahkamah. I tengok kan ada yang salin, ada yang duduk macam ni daripada tadi kan. Kejap pejam mata, kejap dengar, kejap tidur, kejap bangun. Kalaulah you bersandar je, memanglah you tidur. Cerita pun pasal law kan. I pun tak tahulah macam mana nak buat lawak pasal law ni, nak bagi you tak tidur ke apa ke. So the only suggestion yang I ada, cubalah pegang pen kan, cubalah jot down sikit dekat buku you tu kan. Kalau I print dah lah nota yang I bagi kan, yang buku rujukan tu. Kalau I dah print. I tak tahulah you macam mana. You all ni generasi yang suka semua tengok dekat komputer. Habis bateri rosak, tak ada line, tak ada internet ke apa ke, semua tak dapat tengok dah. So kalau you ada print, tulislah dekat buku you tu kan. Kalau tak pun you ada buku nota ke. Okay. Salin sesuatu. I rasa apa yang I cakap ni bukan semua ada dalam nota. Okay, so dari segi decision dia, ini penting kita nak tahu. Decision dia binding, impose and binding. Maksudnya impose perlu maksudnya dia dah enforce. Kalau keputusan kita dapat daripada mahkamah ni memang dah sah lah. Sah dari segi legal dan binding di sisi undang-undang. So macam tu kalau arbitration ke adjudication ni tak binding ke? Yes, dia legal and binding. Tetapi kita ada option nanti bila kita pergi arbitration adjudication, kita akan tengok ada clause di dalam akta adjudication arbitration di mana walaupun arbitrator dah bagi keputusan, walaupun adjudicator dah bagi keputusan, sekiranya pihak yang defendant tadi tu, yang pihak yang dituntut lah, katalah dia kalah kan, pihak yang kalah katalah dia tidak mengikuti, katalah dia patut dia kena bayar 100,000, dia tak bayar. So pihak yang menuntut tadi, yang menang tadi, dia boleh bawa keputusan ni ke mahkamah untuk what we call as enforcement of judgment. Dia nak enforce judgment. So dari segi arbitration, yes, dia legal and binding. Tapi kalau kita nak bawa ke polis lah, kita katakan, polis tangkap dia ni, dia patutnya bayar saya 100,000, dia tak bayar-bayar lagi. So polis tak boleh act terus.
So apa yang you boleh buat adalah you bawa keputusan arbitrator, bawa keputusan adjudicator tu pergi ke mahkamah, kita panggil sebagai enforcement of judgment. So enforcement of judgment maksudnya mengesahkan keputusan itu, mahkamah keluarkan enforcement, barulah dia jadi kita kata impose and binding ni. Barulah you boleh pergi, kalau dia tak bayar juga baru you boleh pergi kepada polis buat laporan dan sebagainya, nak suruh dia kena tangkap ke ataupun you nak ambil tindakan seterusnya. You kata okay dia tak bayar juga, I dah enforce dekat court tadi kan. Okay, kita issue caveat pula. Kita issue caveat maksudnya kita freezekan harta-harta dia selagi dia tak bayar, ataupun kita minta winding up. Ni later on nanti I cerita lagi. Kita minta winding up maksudnya kita minta court kita kata isytiharkan company itu bankrupt. Sebab dia tak bayar kan. Okay, jadi kalau dari segi keputusan arbitration dan adjudication dia, kita tak boleh proceed sehingga itu. Kita tak boleh minta court isytiharkan bankrupt, kita tak boleh minta court caveatkan harta-harta dia dan sebagainya lah. Okay, nanti kita tengok lagi . So that's why lah kita kata kenapa still lah walaupun banyak cost dia tinggi, walaupun ambil masa yang lama, banyak prosedur, kenapa orang pergi juga kepada court. Inilah antara sebab dia, sebab dia nak keputusan tu enforce terus dan binding. Okay. Litigation process. Inilah issue the writ. Tadi kita writ of summons tadi kan. Written claim in appropriate court. Appropriate court. Kata tadi. Mahkamah session ke, mahkamah tinggi ke, tapi biasa kita pergi mahkamah tinggi lah untuk kes-kes construction civil ni kan. Appropriate court to defendant untuk to defendant dari segi orang yang claim lah. Kemudian writ of summons akan dikeluarkan kepada plaintiff reply ke dan sebagainya. Kemudian kita adalah kes-kes tarikh-tarikh dia untuk perbicaraan. So barulah bermulanya prosedur. So bila trial ni, perbicaraan ni apa yang berlaku during perbicaraan? Dia akan ada oral argument lah. Oral lah, dari segi oral. Atau yang kita katakan, okay lawyer di sini kalau kita masuk court, dia akan melibatkan lawyer lah. Boleh tak kita mewakili diri sendiri? I tak pernah tengok lagi lah. Kan sebab apa? Construction ni, kita sebagai orang construction, kita tak well versed dengan law kan. Kita tahulah tapi kita tak well versed. So bila kita masuk court, dia ada banyak sangat kita kata prosedur. So that's why kita kena appoint lawyer mewakili kita. So itu dekat situ je dah kita kata banyaklah lagi kos-kos yang terlibat kan. Lagi lama kes tu, lagi banyaklah kena bayar lawyer. Okay, so lawyer pihak lawan akan bagi evidence, akan tanya kan. Mungkin dia panggil saksi pun bagi jawapan dan sebagainya. Discovery, so bila dia cross examination tu keluarlah. Tadi dia cakap macam ni, discovery of evidence dan sebagainya. Examination of witness, okay. Dan biasanya kalau kita kata court, biasanya dia dari segi oral. Okay, boleh tak dari segi bertulis? Baru-baru ni I found out ada. Especially time COVID kan. Bila time COVID kita tak boleh pergi court kan. Tak boleh berkumpul dekat court. Jadi kebanyakan case dia delay lah. Dia apa kita kata dia KIV lah. So kebanyakan lawyer apa yang I tengok dari segi kalau judge nak yang simple lah, yang tidak ada cross examination, banyak dia buat online. Yang mana kalau judge nak bagi keputusan ke, tu semua dia buat online. Sekarang dia hantar email je, tapi email yang private lah kan, confidential lah. Dia hantar email keputusan ataupun dia panggil online Gmeet ke whatever. I tak tahu lah platform apa dia pakai, tapi online lah. Online, semua dekat office masing-masing. Kemudian dia dengarlah keputusan judge tu. Itu kita kata dah evolve. Cara bekerja kita dah evolve. Kan? This pandemic dah mengubah cara kita buat kerja. Dan di samping oral argument, sebelum ni kalau court setahu saya dia memang buat oral je. Kalau arbitration, adjudication dia boleh buat written. Tapi sekarang court punya prosedur pun dia dah boleh buat written. Written ni macam mana? Contoh, defendant, plaintiff, dia ada katalah dia ada 300 soalan. Dia tulislah 300 soalan.
Kemudian dia bagi you masa. Okay, jawab. Dia bagi copy kepada judge, bagi copy kepada kita kata plaintiff. Plaintiff bagi kepada defendant. Plaintiff bagi kepada defendant. Dia bagilah a series of soalan tadi. Okay, jawab dalam masa 3 minggu contohnya. So yang defendant ni tadi dia jawablah dalam bentuk bertulis. 300 soalan ke 200, dia tak ada 1, 2, 10 soalan. Kalau keluar soalan memang beratus-ratus. Paling sikit I pernah dengar dalam 100 lebih soalan. 200, 300 soalan, dia adalah whatever jawapan dan you kena jawab dalam konsisten lah jawapannya kan. Kemudian hantar balik kepada pihak yang bertanya, pihak apa kita kata plaintiff tadi. Kemudian dia assess, kemudian judge pun akan assess jawapan. So sekarang dia sama ada oral ataupun you boleh buat written punya, kita kata prosedur lah, written punya cross examination, written punya argument dan sebagainya. Okay, dan sampai satu tahap judge akan buat keputusan. Okay, bila judge kata rasa dah selesai, okay, lagi satu beza dia kan dari segi court ni, court kalau judge rasa dia tak puas hati lagi dengan evidence yang ada, dia kata okay, plaintiff dah bagi evidence, defendant dah bagi evidence, dah bagi jawapan. Tapi dia rasa macam, tak cukup lagi evidence ni, keluarkan lagi evidence. Dia ada soalan-soalan dia lagi sebelum dia buat keputusan. That's why dia panjang. Sebab apa? Judge boleh, kita kata assess the document, the evidence dan dia boleh tanya lagi kan. Okay, ada lagi tak nak bagi evidence? So dia tak ada time constraint. Tapi kalau arbitration pun proses dia boleh jadi panjang juga. Cuma arbitration ni tempoh maksimum dia 4 tahun. Jadi dia boleh juga, okay, plaintiff bagi soalan, defendant jawab. Plaintiff tak puas hati, dia bagi lagi, jawab. Boleh, macam court. Tapi dia tak boleh lebih 4 tahun. Jadi kalau arbitrator tu dia biarkan proses itu berterusan dan dia tak bagi keputusan, lepas 4 tahun what happen, dan pernah ada kes macam ni pihak yang bertelagah tu, either the defendant or the plaintiff lah, dia boleh file a report kepada court mengatakan ataupun kepada board lah yang arbitration punya board ni, macam sekarang AIAC kan, dia file report kepada AIAC menyatakan yang arbitrator ni tak kompeten. So kes tu boleh dibuang ataupun dibuang arbitrator tu, bawa ke mahkamah, ke ambil arbitrator lain untuk selesaikan dan sebagainya. Macam itulah proses dia. Tapi dia kena by right 4 years maximum. Okay, tapi beza dengan adjudication, sekarang I sentuh sikit lah adjudication kan. Adjudication dia time constraint. Dia time is of the essence. Setiap proses dia ada masa. Okay, 7 hari hantar notis. You ada masa 7 hari je nak reply. Kalau you tak reply dalam masa 7 hari, maksudnya you bersetuju dengan semua claim yang dilakukan oleh plaintiff. So lepas tu kita terus bicara, terus terus hearing of the case. Tiba-tiba hearing of the case you kata, sebenarnya I tak setuju, dia kata I tak bayar, padahal sebenarnya I bayar. So adjudicator dia takkan dengar dah masa tu, sebab dia kata you ada 7 days untuk respond kepada claim. You tak respond, maksudnya dia bersetuju yang claim kata you tak bayar. Okay, sekarang keluarkan evidence. Evidence ada masa, katalah 20 hari. Ini I letak je hari dia, I lupa lah berapa tempoh dia. Tapi maksudnya what I want to show is dia very time constraint. Okay, you ada 20 hari untuk letak evidence. Lepas daripada 20 hari, you tak produce evidence yang you nak, dan adjudicator buat keputusan, tiba-tiba you kata sebenarnya saya ada evidence ni tapi saya tak sempat nak bagi. Gone. Dia tak kira dah, sebab you dah habis dah tempoh masa yang sepatutnya. Sebab tu adjudication dia proses dia cepat. Sebab you memang ada tempoh tertentu untuk selesaikan kes tu dan you tak boleh exceed daripada tempoh tersebut. So itu antara perbezaan-perbezaan untuk you lihat lah apa beza-beza kita kata prosedur-prosedur ni. Okay, so what are the disadvantages and advantages of litigation ataupun court procedure ni tadi? So advantages dia, satu, legally qualified judge.
Jadi judge ni bukan calang-calang, tak ada fresh graduate jadi judge, tak ada dia fresh graduate jadi lawyer. Lepas berapa tahun, berapa ribu kes, dia kan ada dia punya threshold dia lah, berapa ribu kes yang dia kendalikan, berapa yang kita kata menang ke kalah ke dan sebagainya, dia ada kena ambil examination dan sebagainya, barulah dia boleh jadi judge. Dan judge ni pun dia tak ada terus masuk high court judge, kan dia akan masuk mahkamah magistrate dulu ke, session dulu ke dan sebagainya, baru dia work his way up. Jadi kita kata judge yang ada di mahkamah ni, kita boleh katakan yang paling berkelayakan lah dari segi undang-undang. Dan judge ni dia bukan macam orang biasa. Kan Palace of Justice tu kan, siapa pernah pergi Palace of Justice, bukan boleh macam nak pergi melawat lah masuk tiba-tiba, tak ada ya kan. Judge dia tak boleh, dia ada etika dia. Kalau judge, tak tahulah, mungkin you ada saudara mara judge, boleh confirmkan lah, ni yang I diberitahu lah. Judge dia tak boleh, tiba dia rasa nak makan kedai mamak, dia tak boleh, dia tak boleh makan tepi-tepi jalan, dia ada a very strict conduct. Sebab apa? Sebab dia memberikan keputusan kan. Tiba-tiba dia pergi bersosial yang ramai-ramai orang, pergi majlis yang social event yang besar katalah. Kemudian orang nampak dia bercakap dengan seseorang. Nak jadi cerita, orang yang dia bercakap tu adalah saudara kepada kes yang dia tengah kendalikan. Terus dia orang boleh claim dia bias. Betul tak? Ataupun dia whatever lah. Jadi tu kita kata judge ni dia very specific lah dari segi conduct dia. So by right kita kata kita punya judge yang mengendalikan kes-kes di mahkamah bukan saja qualified tetapi dari segi etika dia. Kan dia tak sama macam orang-orang biasa. Okay, kemudian the doctrine. Doctrine ni maksudnya prinsip-prinsip undang-undang lah yang digunakan. The doctrine of judicial precedent. Yang I kata tadi, precedent cases tadi kan, will be applied by the judge. So judge ni pun dia akan banyak heavily relied on previous cases. So tapi bukan bermaksud dia tak boleh buat keputusan lain. Contoh macam I bagi dispute hari tu, I ada mention case LED kan, ada case mention case yang penalty tu, yang alamak lupa nama India tu apa yang I kata case India tu dulu judge kata kena ada evidence. Lepas tu case yang terkini 2019 Cubic Electronic kata, judge kata kalau tak ada evidence pun tak apa, tapi mesti reasonable. Dah bertukar pula prinsip yang digunakan oleh judge. So boleh ke tak boleh? Boleh, tetapi judge yang nak mengubah prinsip daripada kes-kes terdahulu ni, dia mesti ada kita kata reason yang kuat lah. Atau itu yang dia panggil dalam, kalau bahasa Latin dia panggil ratio decidendi. Maksudnya dari segi rationalization dia, dari segi kenapa dia buat keputusan itu. Terutamanya kalau keputusan dia berlainan daripada prinsip yang digunakan dalam kes-kes sebelumnya. Dan juga sebab kita banyak apply common law kan. Jadi kita boleh tengok contoh ada kes kat New Zealand. New Zealand ada breakthrough lah, ada keputusan baru yang judge buat yang lain daripada prinsip yang sebelum-sebelum ni. Kita boleh rujuk juga kes tu. Kan? Tapi selagi dia tak menyalahi undang-undang di Malaysia lah. So judge ni dia banyak kita kata rely heavily lah on previous cases ataupun precedent cases. That's why kalau lawyer pun, kalau you ada lawyer, kata you ada case kan, lawyer you pun apa kerja dia, first kali dia akan tengok kes-kes sebelum ni macam mana keputusan. Daripada situ baru dia boleh advise you, rasa macam kalah ni, rasa macam menang ni, worth it tak untuk pergi ke mahkamah. Kan dan sebagainya lah. Okay, kemudian there will be a binding decision. Tadi I dah cakap kan, binding decision maksudnya enforceable through law lah. Kemudian judgment can be enforced through courts if necessary. Okay, samalah macam tadi binding decision tadi. There is an appeal system. Kalau arbitration dia tak ada appeal dah. Kalau tak puas hati kena naik court. Adjudication kalau tak puas hati dengan keputusan adjudicator, ada sebab-sebab yang saya kata tak puas hati ni bukan macam tak puas hati juga nak menang je. Tak ada. Dia bila you nak bawa ke mahkamah yang lebih tinggi, contohnya daripada high court nak bawa ke court of appeal atau daripada adjudication nak bawa ke high court, arbitration nak bawa ke high court, you kena ada sebab-sebab dan you kena rujuk balik
section apa dalam arbitration punya rules yang membolehkan you bawa ke mahkamah. Tu dia ada reason-reason dia. Contoh you kata arbitrator bias. So nanti bila masuk mahkamah barulah you explain apa yang dia bias. Mahkamah mungkin setuju ataupun mungkin tak setuju. Okay, ataupun you kata adjudicator exceed his jurisdiction. Macam I kata, adjudicator melampaui bidang kuasa yang diberikan kepada dia. So you file itu sebagai kita kata reason kenapa you nak bawa keputusan adjudication ni ke mahkamah. Dia tak boleh, masa you nak filekan ke mahkamah tu, you tak boleh just kata sebab saya rasa tak puas hati dengan keputusan ni. Tak ada. Kan, dia kena merujuk kepada mana clause. Macam kita buat COC lah kan, you nak kata kontraktor tu salah. Clause mana yang dalam COC tu yang merujuk kepada salah yang you cakap tu? Salah apa? You kena be very specific. Clause mana yang you nak claim kontraktor tu salah? Sama lah dengan kes ni. Okay. Disadvantages. Involuntarily. Pihak yang lagi satu bawa kes ke mahkamah, dia saman you tak ada pilihan. You terpaksa terlibat dalam kes tersebut. You tak ada pilihan. You tak boleh kata I tak nak lah, I tak suka lah masuk mahkamah ni, I tak ada duit lah nak masuk mahkamah. No, kita kata no choice. Once you have been served the writ of summon dari tu, you secara apa kita kata, secara automatik lah you terlibat dalam kes tersebut. Kalau you tak nak terlibat, kita I tak nak datang trial. Kemudian pihak lagi satu ataupun mahkamah keluarkan apa? Subpoena. Pernah dengar kan subpoena? Once dia subpoena you tak datang juga, you boleh kena tangkap lah, boleh kena penjara lah sebab you in contempt of the court lah. Okay, very public. Okay, bila kita ada kes di mahkamah, especially kes-kes civil lah kan. Kes-kes civil ni bila dia tengah berlangsung, tengah ada, itulah kita kata prosedur tadi tu, tengah ada examination dan sebagainya, public boleh masuk ke court. You boleh masuk court tu, dia kan ada tempat untuk orang awam kan. You boleh masuk, you boleh tengok. Tapi you kena ikutlah apa kita kata etika di court. Siapa pernah pergi mahkamah syariah? Kod lah. Kan? I pernah pergi teman orang lah kan, pergi mahkamah syariah. You boleh duduk tau dekat situ. So nanti dia punya kita kata court registrar tu, dia akan panggil lah siapa versus siapa kan. Okay, masuk. Kemudian dia bicara lah. Dia paling selalu, ya Allah macam kata apa dia tak ada siapa pun check. You masuk, you nak tengok, you just nak tengok, you tengok lah. You masuk dan you boleh tengok. You tengoklah orang bergaduh, ni lah, itulah, inilah. Sebab kalau mahkamah syariah dia very simple kan. Dia tak adalah macam berjam-jam perbicaraan tu. Tapi even macam court, construction court contohnya yang I kata tu, still you pun boleh masuk, duduk dan tengok perbicaraan tu. Sebab dia it's an open punya case. Kecuali lah macam case-case yang high profile macam 1MDB ke, itu very very specific lah kan. Maka kes-kes jenayah tak boleh lah kan. Tapi kes-kes sivil biasanya tak ada masalah lah. Tapi you tertakluklah kepada etika mahkamah. Tak boleh lah ambil gambar dengan handphone. Memang dalam court tak boleh buka handphone dan sebagainya lah, macam-macam lah kan. So maksudnya dia very open, very public. Semua orang tahu. Okay, katalah company you, construction kan, kita selalu dengar kontraktor ABC saman Samdabi contohnya lah kan, dalam kes pembinaan bla 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 bla. Result belum dapat lagi, dah keluar surat khabar kan. So bila keluar surat khabar, semua orang tahu you ada court cases. Katalah masa tu Samdabi dia tengah ada projek ataupun dia baru nak launch projek. Apa kesan kepada projek dia? Mungkin kalau kita kata mungkin ada kesan negatif, betul tak? Mungkin kita kata orang macam macam banyak je kes Samdabi contoh. Tapi Samdabi dia very famous lah kan. Katalah ada kontraktor lain yang disaman kan. So kita tengok kontraktor ni macam kena saman je, tak nak lah projek ni dia yang buat, tak nak lah kan. Nak lagi kes saman dia tu disebabkan oleh kualiti pembinaan ke apa ke, terus je orang tak nak lah beli rumah ni ke, bangunan ni ke sebagainya. Result belum dapat lagi,
belum dapat lagi keputusan mungkin 3 tahun lagi baru keluar. Tapi because it's public, dia dah diwar-warkan, boleh masuk surat khabar dan sebagainya, semua orang dah tahu. So once you ada kes mahkamah, it can tarnish your reputation. Dia boleh memberi kesan lah kepada reputasi pihak yang terlibat. Sama ada you salah ataupun you betul ke salah ke, belum keputusan keluar lagi, kan. Tapi kita kata reputation dah tercalar lah di situ. It's very expensive. Berbanding dengan platform-platform dispute resolution yang lain, it's more expensive lah. Sebab apa? Satu, time tadi kan, time consuming. The second, third point, time consuming. Kita tahu the longer the time, the higher the cost. Lawyer kan, lagi lama kes tu, lagi banyak lah you kena bayar lawyer. Kemudian you kena bayar court. Court ni kan I kata dia very specific. You tak boleh buat kat tempat-tempat lain. You kena buat dekat court tu juga. Jadi court tu, tempat tu, you kena bayar tau. You nak pakai Dewan Mahkamah tu ada bayaran. You tak boleh kata mahal lah buat kat tempat lain lah. Tak boleh. Memang itulah dia kata prosedur dia. Sebab tu dia melibatkan banyak bayaran. You buka file tu you dah kena bayar. Lepas tu masuk mahkamah you kena bayar. Every trial bayar dan sebagainya lah. Dan losers pays all lah kan. Siapa yang kalah dialah yang bayar segala-galanya. Lagilah orang tak nak kalah kan. Dan complicated. Complicated dari segi dia lama lah dan banyak proses lah kan. Judge boleh tolak evidence, judge boleh minta evidence lain dan sebagainya. Okay, unsuited to disputes involving technical issues. Kita taklah kata tak suited, tapi kalau perkara-perkara yang kita dispute tu very technical, itulah pentingnya ataupun itulah kegunaannya kita ada expert determination ni tadi, expert witness tadi kan. Itulah kaedah macam kita kata dalam court, bagaimana dia mengatasi masalah yang kita kata very technical issue ni, dia panggil expert witness. Dan disebabkan oleh itulah juga kita dah wujudkan construction court, di mana kes-kes teknikal berkaitan dengan construction ni boleh dibicarakan dalam kita kata setting yang semua orang well versed lah dengan technical issues tersebut. Okay, lawyers are usually necessary. Wajib ke? Setahu I tak wajib, tapi are you confident to represent yourself in the court kan? Okay, so selalunya memang orang akan ambil lawyer. Kalau arbitration pun, even arbitration pun orang ambil lawyer. Adjudication pun orang ambil lawyer. Sebab kita tak well versed kan dengan prosedur tu kan. Jadi kita takut kita tersalah langkah, kalah lagi rugilah kan. Dan parties have no control over the proceeding. Macam arbitration, contoh you boleh agree. Katalah arbitrator kata okay, next lagi 2 minggu kita nak berjumpa lah untuk berbincang tentang kes ini. Satu pihak kata oh tak boleh, 2 minggu lagi I ada audit. Jadi dia boleh discuss tau dari segi macam place kat mana, tempo kita kata waktu dia kat mana. Tapi kalau court, once dia keluarkan tarikh masa, you kena datang pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Dia rigid. Dia tak boleh you write balik kepada court, oh hari tu I tak boleh lah, I ada doctor's appointment. Tak boleh. You kena datang juga. Kan, kecuali you buat permohonan formal kemudian diluluskan. Kalau diluluskan mungkinlah boleh delay kita kata prosedur. Macam kita tengok kes, senang cakap kes 1MDB kan, sebab famous semua orang baca kan. Kan ada kes yang mana Najib, Datuk Seri Najib tak datang kan, sebab dia kata dia ada sakit, ingat tak kan? Dan dia request untuk delay, ada yang request dia ditolak, ingat tak? Jadi boleh baca. So itu kita nampak betapa kita kata court ni dia rigid lah dari segi place and time and date and so on. Okay, kemudian adversarial in nature, of course lah, mana-mana pun adversarial lah. Walaupun kita kata mediation, reconciliation tu macam berbincang, tetapi dasarnya ada satu pihak menuntut, betul tak? Jadi kalau dalam court lagi lah, kalau yang kalah dia kena bayar semua kan, kena tanggung kos lawyer dan sebagainya, kos mahkamah. Jadi dia very adversarial lah, semua pihak nak each pihak nak menang kan.
Jadi dia memang berlawanan lah kita katakan, which could ruin business relation between parties. Kalau you dah pernah ada court case dengan dia, dah pernah kena saman ataupun you saman satu pihak yang lain, naturally orang taklah bekerjasama dah kan sebab you very adversarial kan. Tapi tengoklah macam mana kan. Okay, kemudian trial date. Ni I dah kata tadi, fixed by the court, strict court procedure. There's the risk that party may lose the case of course, and limited international enforceability of judgment. Sebab bila kita kata court ni tadi, dia ada, itulah bidang kuasa dia. Dia ada beberapa jenis keputusan mengikut undang-undang yang tak terpakai di undang-undang antarabangsa. Kita ada international law. Ada international law yang Malaysia apply. Ada yang international law mungkin Malaysia tak apply. So ada law-law di Malaysia yang tak apply di negara-negara lain. Even ada law kita yang dekat Singapura tak terpakai sebab law dia lain. Jadi tu kita kata bila kita dapat keputusan tu tak semestinya dia boleh enforce di negara-negara lain lah. Okay, relevant factors favouring litigation. So kalau kita nak pergi litigation, apa yang kita perlu sediakan lah kan, ataupun apa isu-isu lah yang selalunya mempengaruhi keputusan di dalam mahkamah. Macam I kata tadi lah, you nak buang satu kes ataupun you nak bawa kes tu ke mahkamah rayuan, you kena ada sebab. Contoh you claim arbitrator ataupun judge lah, sorry, cerita tentang litigation kan. You cerita judge tu fraud. Macam ni nak buktikan judge tu fraud? Fraud ni dia menipu lah. Dia melakukan penipuan. Bagaimana you nak claim judge tu melakukan penipuan? Sebab tu kita kata judge ni, sebab tu I kata tadi, judge ni dia very strict in terms of dia punya etik. Dia tak boleh merayau-rayau kat mana-mana sebab nanti orang boleh tuduh dia macam-macam kan. So you boleh kata fraud ataupun biasness. Bias bukan fraud bias dia berat sebelah kan. Ataupun dia exceed the jurisdiction. Okay, kalau macam evidence kan, sebab court ni proses dia lama, you boleh claim judge itu misinterpret the evidence pun boleh. Ada kes yang mana dia claim judge tu dia tak tengok evidence yang diberikan. Keputusan judge tu tak tengok ataupun dia tak consider evidence yang diberikan. Kalau dalam court procedure, semua evidence judge kena consider. Kecuali dia dah bagi keputusan, dia dah bagi result, award, kemudian tiba-tiba baru ada evidence baru, dah tak boleh lah, dia kena file case lain lah. Tapi macam I kata tadi, adjudication contohnya. Adjudication walaupun masih dalam tempoh adjudikasi, belum lagi keluar award. Tapi kalau dah lepas tempoh yang sepatutnya you bagi evidence tu, adjudicator dah tak consider dah you punya evidence tu. Tapi dalam court procedure, selagi dia tak bagi keputusan, selagi itulah you boleh bagi evidence. Sebab itulah proses dia boleh jadi panjang. Okay, proceedings multi-party. Kan selalu tak kita tengok macam contoh assignment first you. Kan ada consultant tu dia adalah 29 consultant. Kan? Lawan Universiti Teknologi Mara. Kan selalu tak baca macam contohnya ABC contractor versus XYZ and ANOR ataupun ANORS. ANOR, siapa ANOR tu? ANOR tu maksudnya another. Maksudnya ABC ni dia lawan XYZ dan lain-lain. Lain-lain tu mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga kan. Okay, so anothers dia banyak, dia boleh lawan banyak pihak. Tapi kalau arbitrator, adjudicator, arbitration, adjudication biasanya the one on one lah. Ada plaintiff, ada defendant, satu-satu je. Dia tak melibatkan banyak pihak. Okay, kemudian proceedings are likely to be difficult to control dari segi time dia lah, dari segi etika dia okay lah, controllable lah sebab kita ada judge kan, dia very formal setting. Kemudian allegations of dishonesty, ini susah lah, fraud, dishonesty, exit of jurisdiction ni you kena betul-betul ada bukti yang kukuh. I can tell you, kalau you tengok, you baca you punya CIDB law report tu, you baca lah daripada tahun 2015 sampai yang terkini 2019.
punyalah banyak kes yang dibawa daripada arbitration ke adjudication ke yang dibawa ke mahkamah tinggi. Asas dia kata sama ada arbitrator ataupun adjudicator tu exceed of jurisdiction ke, bias ke, fraud ke. I boleh kata less dah. Mungkin 1% je yang high court terima sebab tu. Yang lain-lain boleh kata 99% memang high court reject. You nak kata arbitrator tu fraud ke, even sampai tahap kalau kita ada case di mana arbitrator ke adjudicator, I tak ingat, dia salah buat keputusan, dia salah kira. Award tu dia salah kira. Dia salah kira, patutnya jumlah dia 2 juta lah kata. Dia salah kira jadi 3 juta. Bawa ke mahkamah, judge tengok balik kes-kes tu, fakta-fakta kes tu, judge betulkan saja. Judge kata dia tak reject keputusan adjudicator. Dia kata maintain pihak siapa yang menang, siapa yang kalah tu. Judge hanya amend the decision. Dan dia tidak menyalahkan pun arbitrator. Dia hanya kata it is an error in calculation. So begitulah kita kata susah, walaupun salah kira, you susah nak claim arbitrator ke adjudicator sebagai fraud ataupun bias. Maksudnya you nak kata individu itu sendiri tainted ataupun kita kata salah masih lagi diterima di sisi undang-undang, salah kira, tersalah pandang. Tapi you nak kata fraud, maksudnya bila fraud dia menyalahi undang-undang, betul tak? Dia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Itu memang susah sangat. I rasa 99% memang orang tak berjaya. Okay, kemudian dia kata one party refuses to acknowledge that a compromise may be necessary and wants a court ruling totally in its favor. Okay, characteristic of court proceeding, public hearing, kemudian you kena ada evidence dan parties have the right to be heard and challenge the other parties evidence. Dan okay, short question, ini semua tadi lah. Okay, habis.